Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar kepada anda semua yang sedang menonton Didik TV KPM pada hari ini? Apa khabar? Moga sihat sentiasa dan sentiasa bahagia selalu. Baik, untuk hari ini anda bersama dengan saya Azhar Hilmi untuk pentaksiran sumatif. Jadi kita akan berkongsi bersama dengan tetamu istimewa kita pada hari ini. Tapi siapakah insan istimewa ataupun tetamu istimewa kita pada hari ini? Jom kita saksikan dulu profil beliau. Baik, itu dia jejaka tampan, bergaya dan juga luar biasa bersama dengan kita pada hari ini. Kita ada Tuan Basri Hassan, Timbalan Pengarah Peperiksaan Sektor Inspektorat Teknologi dan Sistem Peperiksaan Lembaga Peperiksaan KPM. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam, terima kasih. Masya Allah, tadi bila saya dengar lagu tadi saya rasa macam nak menari je Tuan. Okey. Okey, baik. Dalam masa yang sama Tuan, kita tidak berdua, kita ada Cikgu Jurubahasa Isyarat kita, Cikgu Wan Nur Adli Tengah, LIS Wangah daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Ibrahim Fikri, Terengganu. Baik, Tuan, untuk hari ini, bila sebut berkenaan dengan pentaksiran sumatif, apakah yang kita nak fokuskan dalam perbincangan kita ataupun perkongsian kita pada hari ini, Tuan? Baik, apa yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah berkaitan dengan larangan di dalam peperiksaan awam. Yang mana fokus kita di dalam peperiksaan awam ini adalah berkaitan dengan peperiksaan kendalian lembaga peperiksaan seperti Sijil Pelajaran Malaysia, SPM, Sijil Tinggi Agama Malaysia dan juga Sijil Vocational Malaysia. Yang mana sekiranya calon-calon peperiksaan melanggar ataupun tidak mematuhi larangan dalam peperiksaan awam ini, mereka akan dianggap sebagai telah melakukan kesalahan, iaitu kes salah laku calon peperiksaan awam. Itu dia. Jadi murid-murid semua perlu beri perhatian supaya tidak ada yang melakukan kesalahan ataupun salah laku seperti yang akan Tuan Basri kongsikan sekejap saja lagi. Baik, kita teruskan Tuan, silakan. Baik. Para penonton yang dihormati sekalian, lembaga peperiksaan setiap tahun akan mengadakan ataupun mengendalikan peperiksaan dengan menggunakan prosedur operasi standard ataupun SOP-nya untuk mengendalikan peperiksaan bermula daripada pendaftaran sehinggalah kepada pengeluaran keputusan, yang mana sekiranya berlaku ketidakaturan ataupun berlaku salah laku, pihak lembaga peperiksaan, pegawai-pegawai lembaga peperiksaan akan melakukan siasatan dan menggunakan punca kuasa berkaitan dengan pengurusan salah laku calon peperiksaan ini dengan melihat kepada punca kuasa yang pertama adalah daripada Akta Pendidikan 1996, Akta 550 dan juga Peraturan-Peraturan Pendidikan, Penilaian dan juga Peperiksaan 1997, PUA 533/97, yang mana antaranya di dalam Peraturan 8 Akta ini menyatakan bahawa pengarah peperiksaan boleh membatalkan keputusan peperiksaan mana-mana kertas peperiksaan calon jika dibuktikan bahawa calon itu telah melakukan sesuatu salah laku dalam sesuatu peperiksaan. Dan 3 lagi dokumen yang digunakan sebagai punca kuasa untuk menyiasat salah laku calon ini ialah buku panduan pengurusan pusat peperiksaan bertulis yang kita kenali sebagai 4P, kemudian jadual waktu peperiksaan, di mana dalam jadual peperiksaan itu ada bahagian D perkara 7 dan LP BPC. BPC itu borang pengakuan calon dan seterusnya adalah buku panduan pengurusan kes salah laku calon peperiksaan KSLCP 2021. Baik. Seterusnya, di dalam buku panduan 4P juga dinyatakan dengan jelas perincian berkaitan dengan kategori kes salah laku calon peperiksaan, iaitu yang pertama, meniru. Meniru ini adalah perbuatan memindahkan jawapan
calon lain kepada jawapan calon yang berkaitan, sama ada memberi tiru ataupun meniru, kedua-duanya salah. Dan yang kedua adalah menyeludup bahan-bahan yang terlarang ataupun tidak dibenarkan di dalam jadual peperiksaan dibawa ke dewan ataupun bilik peperiksaan. Kemudian yang ketiga adalah kategori mendapat bantuan. Ada juga ketikanya calon mendapat bantuan daripada pengawas ataupun pihak luar. Yang keempat adalah menyamar. Menyamar ini biasanya ada individu lain yang akan menggantikan calon peperiksaan. Seterusnya ada juga perbuatan cubaan untuk memberi rasuah ataupun suapan. Dan yang keenam adalah melanggar peraturan peperiksaan yang tidak dinyatakan di dalam jadual peperiksaan. Baik, Tuan, kalau maafkan saya mencelah, Tuan. Yes, kalau kita tengok daripada kategori kes salah laku ni ada 6 yang mana meniru, menyeludup, mendapat bantuan, menyamar, rasuah dan juga melanggar peraturan peperiksaan. Tapi kalau saya terkesima sedikit dengan ayat ataupun perkataan menyeludup, bukankah macam satu tuduhan ataupun satu perkataan yang sangat berat dan keras? Macam mana, Tuan? Betul. Baik, perkataan menyeludup ini sebenarnya memang dianggap sebagai berat, tetapi untuk makluman di dalam PUA 53397 pada tahun 1997 lagi telah dinyatakan bahawa di dalam tafsiran salah laku calon itu, salah laku merujuk kepada menipu, menyamar, dan perkataan menyeludup itu ada dinyatakan. Menyeludup apa-apa yang tidak dibenarkan atau apa-apa salah laku yang disifatkan sebagai suatu salah laku serius oleh lembaga peperiksaan. Jadi itu dianggap sebagai menyeludup. Baik, kita lihat kepada trend 3 tahun kesalahan kes salah laku calon peperiksaan. Kalau kita lihat tadi pada 6 kategori tadi, apa yang perlu kita lihat dekat sini ialah menyeludup telefon bimbit ataupun peranti pintar yang lain. 2019 yang dalam kurungan itu adalah jumlah calon 8 orang, tetapi pada tahun 2021 telah meningkat kepada 32. Jadi perkara ini sangat serius bagi lembaga peperiksaan dan perlu diambil perhatian oleh petugas-petugas peperiksaan. Dan bagi meniru, kalau kita lihat dekat situ, pada 2019 93 calon yang terlibat, tetapi pada tahun 2021 hanya ada 4 orang. Dekat sini kita menunjukkan bahawa para petugas pengawas peperiksaan kita mempunyai integriti yang semakin tinggi. Jadi kalau kita kongsikan dekat sini, ini adalah contoh-contoh bagi berkaitan dengan bahan-bahan yang diseludup oleh calon ke Dewan Peperiksaan. Contohnya ialah telefon bimbit dan juga nota-nota yang ditulis di pelbagai medium, misalnya pada mas pelitup muka, pada pergelangan tangan, pada kuku, dan juga diseludup juga nota-nota kecil. Baik, itu dia, Tuan. Bila saya tengok sekarang ni zaman teknologi, jadi kalau dulu meniru hanya menggunakan kertas, sekarang ni dengan jam pun dah boleh simpan nota-nota, Tuan. Betul. Baik, banyak benda lagi yang kita nak kongsi dan kita nak dengar daripada Tuan Basri Hassan berkenaan dengan larangan dalam peperiksaan awam, tapi kita nak berhenti rehat seketika. Pentaksiran sumatif Didik TV KPM. Jangan sesekali meniru, menyeludup dalam peperiksaan awam. Itu yang sedang kita bincangkan dalam pentaksiran sumatif larangan dalam peperiksaan awam, yang mana kita bersama dengan tetamu istimewa kita, Tuan Basri Hassan, Timbalan Pengarah Peperiksaan Sektor Inspektorat Teknologi dan Sistem Peperiksaan Lembaga Peperiksaan KPM, dan jurubahasa isyarat kita Cikgu Wan Nur Adli Tengah Elias Wangah daripada SMK Ibrahim Fikri, Terengganu. Baik, Tuan, kita nak teruskan. Tadi orang kata apa, kita dah tahu berkenaan dengan bagaimana apa yang perlu dan juga tidak perlu bagi seseorang murid dalam peperiksaan awam. Jadi untuk seterusnya, Tuan, silakan. Baik, terima kasih. Baik, seterusnya di dalam buku 4P yang telah pun kita sebut tadi, ada dinyatakan fungsi dan juga tanggungjawab personel ataupun petugas peperiksaan. Dekat situ ada dinyatakan 7
petugas, yang mana 7 petugas ini peranannya adalah membantu lembaga peperiksaan untuk mengendalikan peperiksaan keseluruhannya dan juga membantu lembaga untuk mencegah kes salah laku daripada berleluasa. Jadi orang kata mencegah lebih baik daripada mengubati. Jadi tetapi dekat sini saya hanya akan fokus kepada 3 saja, iaitu kepada pengetua, ketua pengawas dan juga guru petugas di dalam membantu lembaga peperiksaan untuk mencegah berlakunya kes salah laku calon. Jadi kita lihat kepada yang pertama, peranan pengetua ataupun guru besar. Jadi dekat sini pencegahan itu mestilah bermula daripada sekolah, iaitu peranan pengetua itu sendiri. Yang mana di dalam buku 4P, iaitu pada G 2.5.2G, pengetua seharusnya melantik guru bertugas harian dan membekalkan jadual yang lengkap guru bertugas ini kepada ketua pengawas. Yang mana guru bertugas ini perlu berada di luar bilik peperiksaan atau dewan peperiksaan 30 minit sebelum peperiksaan bermula. Jadi ini ada sebabnya nanti. Kemudian H, ketua ataupun pengetua perlu memberi taklimat keselamatan, peraturan peperiksaan, arahan dan amaran tadi di dewan bilik peperiksaan kepada guru bertugas dan juga kepada calon. Kemudian perlu memastikan calon mematuhi arahan yang berkenaan. Dan seterusnya ialah pengetua juga perlu memastikan guru bertugas, dekat sini penting, memastikan guru bertugas untuk mengumpulkan semua bahan dan peralatan yang dilarang daripada dibawa masuk oleh calon ke dalam bilik peperiksaan. Jadi ini adalah peranan pengetua. Kemudian yang terakhir, memastikan calon menandatangani borang pengakuan calon ataupun BPC pada jadual waktu peperiksaan selepas menerima taklimat. Lepas terima taklimat, calon-calon ini akan menandatangani. Jadi saya berikan contoh dekat sini. Borang yang berkenaan, dalam borang berkenaan ada 2 bahagian. Bahagian pertama yang di bahagian atas itu adalah amaran peperiksaan ataupun pentaksiran, yang mana semua calon yang terlibat mesti membaca. Seboleh-bolehnya, kalau bolehlah, pengetua itu buat perhimpunan dan para pelajar ini akan membaca bersama-sama berkaitan dengan amaran dan juga arahan-arahan dan juga larangan tadi. Dan seterusnya, apabila mereka telah pun membaca, mereka perlu mengisi borang yang berkenaan dan juga menandatangani sebagai bukti bahawa mereka telah pun mengetahui arahan dan juga larangan-larangan. Dan borang ini perlu disimpan selama 6 bulan oleh pihak sekolah. Baik, yang berikut adalah guru bertugas yang disebut, yang dilantik oleh pengetua tadi. Apakah peranan mereka bagi mencegah berlakunya kes salah laku tadi? Yang pertama, dekat sini dalam 2.102B, peranan guru bertugas ini adalah memastikan calon tidak membawa masuk perkara-perkara yang dinyatakan pada penyataan larangan di dewan dan juga bilik peperiksaan. Jadi mereka ini perlu memastikan, berat tu, memastikan. Dan yang kedua adalah memberi taklimat, arahan dan amaran di dewan bilik peperiksaan kepada calon setiap kali sebelum masuk ke dewan peperiksaan. Bermakna pada hari peperiksaan, katalah peperiksaan itu bermula pada pukul 8, setengah jam sebelum itu, iaitu pada pukul 7.30, misalnya guru petugas ini perlu memberi taklimat berkaitan dengan arahan dan amaran tadi. Dan seterusnya adalah memastikan calon mematuhi arahan taklimat keselamatan mengenai peraturan peperiksaan, arahan, amaran di Dewan Bilik Peperiksaan. Dan yang kelima, ini sangat penting, di mana guru petugas ini perlu memastikan semua bahan dan peralatan yang dilarang hendaklah dikumpul. Katakanlah ada calon-calon tadi terbawa, semasa nak masuk, semasa nak beratur ke dewan, mereka perlu menyerahkan contoh telefon bimbit, serahkan kepada guru bertugas tadi, dikumpul di setiap kali sebelum calon masuk ke dewan ataupun bilik peperiksaan. Baik, cikgu. Baik, seterusnya kita lihat peranan ketua pengawas. Kalau kita lihat dekat sini, fungsi 2.71 di dalam buku 4P kita, pengurusan fungsi bagi ketua pengawas adalah mengurus dan mengendali
peperiksaan bertulis di pusat peperiksaan mengikut arahan keselamatan dan prosedur operasi standard yang ditetapkan oleh lembaga peperiksaan. Jadi peranan mereka adalah untuk menguruskan peperiksaan, bukan nak menggeledah ataupun mencari bahan-bahan terlarang pada badan calon. Jadi peranan itu sebenarnya adalah peranan guru bertugas. Baik, yang kedua, berkaitan dengan tanggungjawab tadi, 2.72, ketua pengawas perlu memberi peringatan kepada calon. Jadi 15 minit pertama sebelum peperiksaan bermula, sepatutnya ketua pengawas perlu memberikan peringatan sekali lagi. Kalau ada calon-calon terbawa, serahkan kepada pengawas yang paling hampir pada mereka. Dan yang ketiga, J, memastikan pengawas bertugas dengan berintegriti. Jadi sentiasa ingatkan petugas-petugas, pengawas-pengawas kita mempunyai integriti yang tinggi supaya tidak membantu calon menjawab soalan peperiksaan dan seterusnya. Sekiranya berlaku kes salah laku ini, ketua pengawas ini perlu melaporkan di dalam kepada pihak yang berkaitan, contohnya penyelidik kawasan. Dan pihak sekolah juga diminta untuk mempamerkan poster amaran dan larangan. Kat situ kita tertinggal. Mempamerkan poster amaran dan larangan peperiksaan di kawasan yang strategik di sekolah supaya boleh dilihat, dibaca oleh calon-calon peperiksaan mereka sebelum mereka masuk ke dalam Dewan Peperiksaan. Jadi kita lihat seterusnya. Untuk makluman, setiap tahun lembaga peperiksaan akan mengadakan taklimat kepada petugas-petugas peperiksaan, kepada ketua pengawas, kepada pengawas dengan bantuan sektor pentaksiran dan juga peperiksaan Jabatan Pendidikan Negeri. Dekat sini kami memberi penekanan kepada modul pengawasan yang kita sebut sebagai ERA. Jadi apa yang dimasukkan sebagai ERA yang pertama ialah berkaitan dengan environment. Jadi ketua pengawas dan juga pengawas perlu memastikan tidak wujud persekitaran yang membolehkan calon-calon ini melakukan kes salah laku. Jadi sebab apabila calon berada di Dewan Peperiksaan, bilik peperiksaan, dalam kepala mereka ada 3C. Ada 3C, iaitu choice, chance dan juga copy. Yang mana sekiranya calon itu tidak bersedia, tidak bersedia untuk mengambil peperiksaan, biasanya mereka ada dua pilihan saja. Yang pertama, tak boleh jawab. Yang kedua, ialah meniru. Kalau mereka ada membawa bahan-bahan yang terlarang tadi, mereka akan melihat peluang. Kalau ketua pengawas atau pengawas tadi mewujudkan suasana ataupun persekitaran untuk mereka meniru, mereka akan ambil pilihan meniru. Mereka akan copy. Bagi yang kedua, era yang kedua ialah react ataupun reaksi. Yang ini adalah berkaitan dengan tanggungjawab pengawas ataupun ketua pengawas melihat persekitaran ataupun reaksi calon. Misalnya kalau calon cara duduk dia yang normal, dia tegak, dia menjawab, tangan dia pada atas meja tapi ada sebelah lagi di bawah meja dan sebagainya. Saya pernah tengok satu video tu tuan yang dia letak tangan palsu di atas. Ya, betul. Manakala di bawah dia pegang handphone. Betul tu. Jadi dekat sini pengawas kita mesti peka dengan reaksi kepada situasi dan juga reaksi daripada calon kita. Dan sekiranya yang ketiga, acknowledgement, iaitu pemakluman sekiranya berlaku salah laku, bermakna ketua pengawas tadi perlu membuat laporan mengisi borang LPM AM 30 dan juga 31. Jadi sekiranya berlaku salah laku, ini adalah antara perkara yang perlu dilaksanakan oleh ketua pengawas ataupun pengawas. Yang pertama, ambil bahan bukti serta-merta dan juga catat maklumat yang berkaitan tanpa mengganggu calon. Teruskan. Calon boleh meneruskan menjawab. Kemudian setelah tamat peperiksaan, calon perlu mengisi borang kes salah laku calon peperiksaan yang disebut sebagai LPM 31 dengan tulisan sendiri. Bukan ditulis oleh pengawas. Tulisan calon itu sendiri sebab dia ada kaitannya nanti dalam siasatan. Kemudian ketua pengawas pula akan mengisi borang LPM 30 serta perekotan bahan bukti dan serahkan bahan bukti tadi kepada
dokumen lain kepada, biasanya kita sebut, kita serahkan kepada penyelia kawasan, di daerah yang berkenaan. Dan kita lihat ketua ataupun petugas peperiksaan kita juga diajar untuk merekod bahan bukti. Contohnya, kalau dokumen yang kita ambil itu adalah nota bercetak, ambil nota bercetak itu dan calon turunkan pengakuan dan tanda tangan pada bukti ataupun tagging kan pada bahan bukti. Kalau telefon, kena ambil gambar telefon, kemudian perlu juga pengakuan calon. Kalau nota pada baju ditulis pada tangan, yang itu pun kena ambil gambar. Dan gambar yang berkenaan perlu ada pengakuan calon dan juga ditaggingkan sebagai salinan bagi gambar-gambar yang berkenaan. Baik. Itu dia kalau kita tengok peranan para pengawas peperiksaan dan juga ketua pengawas, petugas peperiksaan ini sebenarnya agak besar, tuan. Antara model pengawasan saya ingat tadi 3 tadi era tadi, environment, reaction and acknowledgement. Untuk 3 model pengawasan untuk mengawasi murid-murid yang menduduki peperiksaan awam. Baik, tuan, banyak lagi yang kita nak kongsikan, kita nak berhenti rehat seketika, tuan. Kembali selepas ini dalam pentaksaan sumatif Didik TV KPM. Pentaksaan sumatif Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan tetamu istimewa kita pada hari ini Tuan Basri Hassan, Timbalan Pengarah Peperiksaan Sektor Inspektorat Teknologi dan Sistem Peperiksaan Lembaga Peperiksaan KPM, beserta dengan jurubahasa isyarat kita Cikgu Wan Nur Adli Tengah Elias Wangah daripada SMK Ibrahim Fikri Terengganu. Baik, tuan, tadi kita dengar berkenaan dengan bagaimana larangan-larangan dalam peperiksaan awam untuk murid-murid yang kalau kita tengok, kalau dulu meniru hanya menggunakan kertas, sekarang ni dah lebih ke depan, ada yang gunakan jam tangan lah, macam-macam. Jadi kalau untuk mereka-mereka yang didapati bersalah ataupun terlibat dalam kes salah laku sebegini, adakah calon-calon peperiksaan ini akan terus dihukum pada ketika itu juga atau macam mana, tuan? Okey. Baik, terima kasih. Baik, bagi calon-calon yang telah pun didapati melakukan kesalahan, kes salah laku calon peperiksaan di tempat peperiksaan, kita tidak akan menghukum mereka secara langsung. Jadi lembaga peperiksaan ada SOP-nya, ada prosedur operasi standardnya, yang mana siasatan akan dilakukan oleh pegawai lembaga peperiksaan yang telah pun dilatih. Pegawai penyiasat ini sebenarnya telah pun dilatih di Institut Latihan Kehakiman, Institut Latihan Kehakiman, di mana mereka diajar untuk menyiasat, khususnya bagi penyiasatan kes salah laku ini. Yang mana apabila lembaga peperiksaan menerima aduan, aduan ini biasanya diterima daripada ketua pengawas, daripada awam pun ada, dan juga daripada pemeriksa. Misalnya apabila pemeriksa memeriksa calon, satu pusat sama saja jawapan. Jadi dekat situ kemungkinan ada berlaku kes salah laku dekat situ, dan pihak lembaga akan mengambil inisiatif untuk menerima laporan, dan seterusnya langkah yang berikutnya adalah lembaga peperiksaan akan membuka fail. Dan kita akan melantik penyiasat dan kita akan buat pre-counsel, melihat bahan bukti. Sekiranya bukti mencukupi, kita akan melakukan siasatan. Pegawai yang telah dilantik tadi akan melakukan siasatan, dan siasatan ini adalah menyeluruh. Bukan saja menyiasat kepada calon, tetapi juga kita akan memanggil petugas, misalnya ketua pengawas, pengawas, dan juga mungkin ada pihak-pihak lain yang berkaitan yang boleh dipanggil untuk siasatan ini, dan kita akan mengumpulkan bukti bagi menyediakan satu laporan yang lengkap. Jadi selepas kita mendapat laporan yang lengkap, kita akan bermesyuarat lagi di peringkat sektor, iaitu sektor saya, sektor Inspektorat Teknologi dan juga Sistem Peperiksaan, yang mana kita akan adakan pre-counsel. Di peringkat sektor, kita akan menganalisis, kita akan bandingkan, kita akan nilai laporan, bahan bukti dan dokumen-dokumen yang telah pun dikumpulkan semasa siasatan. Dan seterusnya, kita akan bawa laporan kepada mesyuarat jawatankuasa kes salah laku calon peperiksaan ini, dan kita akan bentangkan, penyiasat akan membentangkan hasil laporan tadi, hasil laporan siasatan, dan seterusnya
pengarah sebagai ketua ataupun pengerusi bagi jawatan kuasa kes salah laku calon ini akan menjatuhkan hukuman sekiranya terbukti bahawa calon itu telah pun melakukan kes salah laku calon dan keputusan akan diberikan kepada calon. Baik. Kalau sekiranya calon-calon melalui proses ini dan didapati bersalah, bentuk hukuman yang akan dikenakan kepada calon, Tuan. Baik. Kita lihat kepada slide yang berikutnya. Ini adalah hukuman yang akan dijatuhkan kepada calon-calon yang didapati melakukan suatu salah laku yang terbukti di dalam PUA, dalam peraturan peperiksaan, penilaian dan juga peperiksaan 1997, Akta 533/97, ada 3 hukuman yang dinyatakan di dalam akta itu, iaitu yang pertama adalah batal keputusan kertas peperiksaan calon jika dibuktikan bahawa calon itu telah melakukan suatu salah laku. Contoh, bahasa Melayu contoh. Didapati beliau ataupun calon ini meniru, makna yang dibatalkan hanya bahasa Melayu saja. Tetapi kesannya, sebab bahasa Melayu adalah wajib lulus, maka calon ini tidak mendapat sijil. Dia hanya dapat penyataan. Kecuali dia mengambil semula, kemudian lulus, baru dia akan mendapat sijil. Baik, yang kedua. Yang tadi dibatal mata pelajaran. Sekarang ini boleh juga isytihar sesuatu peperiksaan yang dikendalikan di suatu pusat peperiksaan sebagai terbatal sekiranya berlaku salah laku yang meluas di pusat peperiksaan itu. Maksudnya dekat sini, kalau di pusat itu ada 200 calon dan kita mendapati ada salah laku yang berleluasa melibatkan keseluruhan calon, satu pusat akan dibatalkan. Yang sama ada batal mata pelajaran ataupun keseluruhan mata pelajaran yang berkenaan. Itu yang kedua. Baik, yang ketiga, kemungkinan calon juga akan digantung keputusan. Makna keputusan itu tidak muktamad, digantung dahulu sementara menunggu selesainya penyiasatan. Mungkin di dalam mesyuarat jawatan kuasa salah laku, pengerusi atau pengarah tidak berpuas hati dengan bukti yang dikumpul, bermakna biasanya pengarah akan menggantung dahulu keputusan dan sehingga dalam tempoh 6 bulan mesti ada keputusan. Kita tidak akan gantung seumur hidup. Dalam tempoh 6 bulan akan diberikan jawapan ataupun keputusannya. Dan yang keempat, sekat daripada menduduki peperiksaan selama setahun bagi kes salah laku, menyamar ataupun rasuah. Kalau menyamar ini kita akan sekat daripada menduduki peperiksaan selama 1 tahun. Jadi kalau kita lihat untuk tindakan ataupun salah laku di dalam peperiksaan ini, hukuman-hukuman yang diberikan oleh lembaga peperiksaan bukan sesuatu yang zalim. Yang ini adalah untuk keadilan. Dan kalau kita lihat, selepas saja mereka berada di peringkat sekolah, apabila mereka masuk ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu pengajian tinggi di universiti, universiti juga akan melaksanakan juga amaran larangan sebagaimana yang dilakukan di peringkat menengah ataupun di lembaga peperiksaan. Kita kongsikan, misalnya pada dalam berita harian, tindakan tegas jika meniru dalam peperiksaan. Dan ada juga poster. Misalnya kita kongsikan dekat sini daripada Universiti Melaya. Apakah larangan-larangan yang dibawa di dalam peperiksaan dan bentuk hukuman, sehingga ada juga hukuman yang paling berat ialah mereka akan dikeluarkan ataupun dibuang daripada pengajian di peringkat universiti. Baik, itu dia. Sebenarnya kalau kita tengok Tuan, ini mungkin orang kata apa, nampak kecil di mata sebahagian murid-murid, tetapi impaknya sangat besar dan memberi kesan kepada kehidupan. Jadi elakkan daripada meniru. Mungkin Tuan, sedar tak sedar kita hampir sampai ke penghujung rancangan kita dalam pentadsiran sukmatif pada hari ini, dan mungkin sebagai rumusan terhadap apa yang telah kita kongsikan daripada awal tadi sehingga sekarang, Tuan, silakan. Baik. Saya berpesan kepada semua calon peperiksaan, amaran-amaran yang telah pun diberikan oleh pengetua, amaran yang diberikan oleh guru bertugas kita, dan juga amaran-amaran yang diberikan semasa taklimat-taklimat di dalam Dewan Periksaan itu ikuti, supaya masa depan kita adalah bergantung kepada keputusan peperiksaan. Sekiranya kita melakukan kes salah laku calon, ada kemungkinan keputusan kita digantung, terbatal. Baik, itu saja daripada saya. Kita dengan ini kita mengharapkan calon-calon telah pun memahami kenapa lembaga peperiksaan mengadakan larangan di dalam
peperiksaan awam kita. Baik, itu dia. Kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Tuan Basri Hassan, Timbalan Pengarah Peperiksaan Sektor Inspektorat Teknologi dan Sistem Peperiksaan Lembaga Peperiksaan KPM. Terima kasih kerana studi bersama kita pada hari ini, Tuan. Dan juga jurubahasa syarat kita, Cikgu Wan Nur Adli Tengah LIS Wanengah daripada SMK Ibrahim Fikri, Terengganu. Dan kepada murid-murid yang sedang menonton pada ketika ini, ingat apa yang telah dikongsikan oleh Tuan Basri seketika tadi. Elakkan tiru dalam peperiksaan usaha untuk menggapai kejayaan. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.